KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Sembang Aktif Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Saya harap semua berada dalam keadaan yang baik, sihat-sihat sentiasa, sihat-sihat belaka insya-Allah. Baik, untuk hari ini imbasan MSSM 2022 kita nak teruskan perbincangan berkenaan dengan atlet kelahiran MSSM. Bersama dengan tetamu istimewa kita yang sangat luar biasa pada hari ini, kita bersama dengan Datuk Marina Chin. Hai Datuk. Halo. Apa khabar? Sihat Datuk? Sihat. Itu dia. Siapa yang tak kenal Datuk Marina Chin yang bersama kita pada hari ini merupakan mantan pengarah bahagian sukan, kurikulum dan kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga merupakan Ratu Pecut dan juga lari berpagar. Dia dalam arena sukan negara kita. Selain daripada menyandang mantan pengarah, Datuk juga pernah menyandang jawatan pengetua sekolah sukan Bukit Jalil. So terima kasih Datuk kerana sudi bersama kita pada hari ini Datuk. Terima kasih kerana jemput saya. Itu dia Datuk. Baik, kita nak teruskan kepada perbincangan kita berkenaan dengan atlet MSSM ni. Mungkin Datuk boleh kongsikan pandangan Datuk bagaimana sebenarnya kalau kita lihat MSSM ni dapat mencungkil bakat-bakat baru dalam kalangan anak-anak muda ataupun anak-anak di Malaysia ini dalam aku kata menyerlah dalam arena sukan Datuk. MSSM memang saya rasa tiada siapa pun boleh menafikan merupakan badan yang banyak menjana wakil-wakil negara dalam pelbagai sukan. Dan ini adalah hasil usaha beberapa orang dulu yang nampak sukan boleh mendatangkan faedah kepada pelajar-pelajar sekolah dan mulalah, dan Kementerian Pendidikan anggapkan ini sebagai penting. Sebab itu kita ada polisi yang mengatakan setiap sekolah mesti menjalankan cross country setiap sekali setahun, school sport sekali setahun, sukan tara. This one is untuk mungkin untuk olahraga lah, tetapi selain daripada itu sekolah-sekolah juga digalakkan menjalankan kelab sukan sebagai co-curriculum di mana budak-budak boleh, kalau mereka tak tahu main, sepatutnya sekolah berusaha untuk mendapatkan orang yang boleh mengajar mereka main dan anjurkan pertandingan di dalam sekolah dan sebagainya. Dan daripada sana peringkat sekolah mereka boleh didedahkan kepada pertandingan di peringkat daerah di mana di antara sekolah. So kalau you ada sekolah sukan, some schools will have their own internal football tournament dan sebagainya, dan daripada sana pasukan-pasukan boleh dibentuk untuk wakil sekolah di peringkat daerah. Dan daripada daerah, MSSM ada dia punya master plan di mana setiap negeri akan ada MSS negeri. So setiap daerah akan sediakan satu pasukan di mana yang terbaik daripada daerah dipilih untuk wakil daerah dan mereka bertanding dengan semua daerah dalam negara itu, negeri itu. Dan daripada sana mereka pergi ke peringkat kebangsaan MSSM. Dan di peringkat MSSM di sanalah bukan saja kita nampak mereka bertanding di peringkat kebangsaan, dan daripada sana Kementerian Pendidikan dan MSSM bukan setakat peringkat kebangsaan saja, kita sambung di peringkat sekolah-sekolah ASEAN dan sebagainya. Dan di sana atlet-atlet peringkat sekolah dapat pendedahan sampai peringkat umur antarabangsa. Dan daripada sanalah kita boleh nampak sesiapa yang betul-betul ada bakat, bukan saja bakat tetapi ada minat, ada the mental capability untuk sambung menjadi atlet negara. Baik, itu dia. Mungkin tadi Datuk ada sebut berkenaan dengan kejohanan ataupun MSSM. Jadi mungkin pada peringkat umur berapa yang mungkin mereka-mereka yang berminat ataupun nak menyertai kejohanan MSSM ini, mungkin ada dia punya limit ataupun umurnya? Okey, MSSM
untuk kebanyakan sukan dia mula dengan pertandingan under 12, bawah 12 tahun. Tetapi saya rasa dia penglibatan dalam sukan atau pendedahan kepada sukan di sekolah-sekolah tidaklah sampai tidaklah tunggu sampai umur 12 tahun, because apa yang berlaku ialah yang sukan yang memerlukan pendedahan lebih awal seperti gimnastik, rhythmic gimnastik dan sebagainya, ada sekolah-sekolah yang telah mulakan training dan sebagainya. And under 12 meaning most of the time lah budak-budak 11-12 tahun, dan mereka boleh sambung sampai umur 18 tahun. Dan selepas 18 tahun sepatutnya ada clubs di luar dan dan di peringkat sekarang kita ada SUKMA. So mereka sambung di SUKMA, dan daripada SUKMA mereka kalau mereka menonjol akan diberi peluang untuk mewakili negara, dan sampai tahap di mana kita sudah ada juara dunia pun. Itu dia untuk mewakili negara kita, Datuk. Dan Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan berkenaan dengan jenis sukan yang dipertandingkan dalam MSSM ni, dan mungkin bagaimana murid-murid boleh terpilih untuk mewakili sukan yang mereka ceburi ataupun mereka minat di peringkat negeri ataupun di peringkat kebangsaan, Datuk. Semuanya bermula di sekolah. Biasanya kalau budak katalah berminat MSSM, di peringkat MSSM pertandingan yang dianjurkan adalah 24 jenis sahaja. Okey, semasa saya jadi pengarah bahagian sekolah, banyak saya terima soalan, kenapa kita sudah jadi juara dunia wushu, kenapa kita tak ada pertandingan wushu di peringkat MSSM, kita sudah jadi juara karate dan sebagainya. Masalah yang dihadapi ialah kewangan, because untuk menganjurkan sesuatu kejohanan MSSM ia melibatkan kewangan yang agak besar. So setakat ini bukan kita atau peringkat MSSM sampai semasa saya jadi pengarah, bukan kita tak nak buat, memang buat, dan kita alu-alukan kalau ada badan luar seperti ada 2-3 tahun wushu, dia datang bekerjasama dengan pihak MSSM untuk menganjurkan kejohanan wushu Persatuan Kebangsaan MSSM, di mana dia yang bertanggung kos. So jika ada orang seperti itu, tak ada masalah. The only thing is because of the cost we cannot increase the number of sports. Dan kalau itu murid yang terpilih tadi adalah mesti melalui proses di sekolah, Datuk. Maksudnya tak boleh. Tak, bukan saja kalau mereka berada di sekolah, mereka berada di sekolah untuk di mana kalau mereka berminat. Okey. So walaupun aktiviti itu tidak dijalankan untuk pertandingan di peringkat MSSM, tetapi mereka boleh menjalankan aktiviti seperti taekwondo, seperti karate, silat dan sebagainya. Sekolah boleh menjalankan aktiviti-aktiviti itu sebagai co-curriculum. Dan budak yang berminat bolehlah didedahkan kepada kemahiran teknik dan sebagainya. Dan kalau mereka berminat dan cukup berbakat, boleh didedahkan kepada kejohanan yang dianjurkan oleh pihak luar. So that's not a problem. Macam diving. Sekolah MSSM walaupun kita ada buat, tetapi sekolah memang tak boleh lah mengajar diving kan. We don't have the expertise and things like that. Tetapi kalau parents have the interest untuk mereka mengambil bahagian dalam diving dan sebagainya, there are outside bodies that run courses and they can go for that and then they go for competition. So tak ada masalah lah. Tak ada masalah sangat. Itu dia. Dan Datuk, kejap lagi kita nak tahu juga, kita nak dapatkan penjelasan daripada Datuk berkenaan dengan keterlibatan atlet murid di peringkat sekolah yang mana melayakkan mereka untuk mewakili negara kita, mungkin di peringkat antarabangsa. Tapi sekejap sahaja lagi kita akan beristirahat seketika, kembali selepas ini dalam Sembang Aktif Didik TV KPM.
Baik, kembali dalam Sembang Aktif bersama dengan saya Azhar Hilmi. Dan untuk atlet kelahiran MSSM, kita masih bersama dengan Datuk Marina Chin, mantan pengarah bahagian sukan Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik Datuk, tadi kita dah tahu berkenaan dengan bagaimana nak melibatkan diri dalam MSSM untuk mereka-mereka yang mungkin rasa ataupun layak untuk melibatkan diri. Dan sekarang ni mungkin kita nak tahu, mungkin Datuk boleh terangkan sedikit berkenaan dengan keterlibatan atlet murid di peringkat sekolah yang mana membolehkan mereka layak mewakili negara kita ke peringkat antarabangsa, Datuk. Okey, murid di sekolah sepatutnya lah perjalanan sukan dalam kehidupan seseorang ialah semasa mereka depends on your sports, berumur starting from 5, 6, 7, tapi kalau kata dalam konteks sekolah di Malaysia, pada umur 7 dan 8 dan 9, our curriculum pendidikan jasmani fokus kepada kemahiran asas. Kemahiran asas bermaksud melompat, berlari, berjalan, gallop, skip dan sebagainya. Dan ini kemahiran semua ini merupakan asas kepada sukan. Apa jua sukan yang kita ambil, kita akan gunakan the skill. So, kalau kita lihat daripada perkembangan di sekolah, this is what they do sepatutnya in standard 1, 2 and 3 during PJK, dan ada sekolah-sekolah dan di bawah program tertentu di mana mereka buat multilateral training. Multilateral training bermaksud dari kita tidak tumpukan mereka pada satu jenis sukan, tetapi mereka didedahkan kepada pelbagai jenis sukan. So like I said, different movement skills and patterns, and then pendedahan kepada rules and regulations, because apa sukan pun dia ada rule and regulation. So mulalah kita introduce what is a boundary, this thing dengan arahan and all this kind of things. So daripada sana, then when they go up to mungkin yang macam saya katalah darjah 4, 5 dan 6, mereka didedahkan kepada this thing sukan-sukan tertentu. So mereka boleh, kalau menunjukkan minat, boleh mengambil bahagian di peringkat sekolah, di peringkat this thing sampai peringkat MSSM under 12. But hanya sekumpulan kecil sahaja yang mengambil bahagian dalam sesuatu sukan di bawah 12 tahun akan muncul di pertandingan bawah 18 tahun semasa dia besar. Because at 12, saya rasa mereka belum lagi tahu sebenarnya lah apa yang mereka betul minat, because mungkin belum didedahkan kind of this thing. So masa mereka masuk form 1, form 2, form 3, ada satu ketika dulu kita ada program MSSM bersama dengan Majlis Sukan Negara yang dipanggil Tunas Cemerlang, di mana mereka yang tunjukkan bakat dalam sukan, katakan dan minat dalam katakan bola sepak, hoki, tenis, badminton dan sebagainya, mereka diberi latihan 3 kali seminggu under specific coaches and things like that, dan this thing, tetapi mereka tidak apa yang kita panggil dikhususkan untuk, kalau bola sepak tidak khusus jadi goalkeeper, tidak khusus jadi striker. Mereka sepatutnya boleh main semua this thing. This is the philosophy yang banyak negara yang maju dalam sukan practice. Because why? At this age, saya rasa mereka belum didedah lagi and this thing, and then especially mereka melalui akil balik dan sebagainya, so bentuk badan pun berubah dan sebagainya, so that's the thing. Dan kalau selepas katakan umur 15 tahun, semasa mereka masuk pertandingan MSSM bawah 18 tahun, di sana sudah boleh nampak mereka yang betul-betul berminat, betul-betul sanggup
bekerja keras untuk mencapai apa yang patut dicapai dalam sukan lah. Baik, jadi maksudnya before 18 tahun berpotensi untuk mungkin mereka mengubah daripada awalnya mencuburi dalam bola sepak contohnya, tapi berpotensi untuk tukar juga ke bidang sukan yang lain, Datuk, atas pendedahan yang telah dilakukan. Baik, dan saya fahamkan Datuk, untuk setiap ataupun dalam kejohanan dan sebagainya akan ada insentif kepada atlet, dan mungkin pada pandangan Datuk sendirilah, adakah dengan pemberian insentif ini sebenarnya mampu untuk meningkatkan lagi kualiti dalam kalangan atlet murid di sekolah ni? Pada pandangan saya, insentif ada pelbagai lah. Ada pelbagai. Kalau biasa cakap, orang akan tuju kepada insentif kewangan. Dan saya rasa di peringkat MSSM dan sebagainya, Kementerian Pendidikan tidak mampulah untuk memberi insentif selalu, walaupun ada pernah when times were a little bit better, pemenang ASEAN Schools dan sebagainya dapat insentif. Tetapi selain daripada itu, saya rasa ada satu jenis insentif di mana budak-budak di peringkat negeri dan sebagainya, mereka nampak bahawa kalau mereka dapat masuk sekolah sukan di peringkat kebangsaan, peluang untuk didedahkan kepada pertandingan antarabangsa, kepada kejulatihan yang lebih baik, lebih cekap dan sebagainya. So itu juga merupakan satu insentif di mana budak-budak will try and this thing and to tunjukkan dia punya kebolehan supaya dia boleh dipilih untuk masuk sekolah sukan negara. Baik, jadi maksudnya insentif tidak hanya dalam berbentuk kewangan, tetapi juga dalam bentuk pemberian ataupun penyerapan masuk ke sekolah sukan juga. Itu satu, dan lagi satu ialah distinct lah yang anugerah yang diberi setiap tahun oleh pihak MSSM, di mana we have Putra Putri Sukan MSSM, then we have the Tunas Sukan for lelaki, for perempuan, we have the distinct where we also reward coaches. Dulu tak pernah orang kata nak bagi insentif kepada jurulatih, tapi sekarang ada distinct. So sekali setahun peringkat MSSM mereka akan adakan upacara yang besar, bekerjasama baik dengan Milo, dan kita akan bagi insentif sebagai sports boy of the year, this thing, and then bukan sahaja untuk sports boy, sports girl, tetapi untuk mereka yang kurang upaya juga, kita ada special awards for them. So daripada sana, itu juga pada pandangan saya satu jenis insentif lah. Baik, dan kalau kita tengok Datuk, saya rasa ramai juga yang tertarik dari sudut bila Datuk ada sebut tadi berkenaan dengan penyerapan masuk ke sekolah sukan Malaysia, for example, ataupun sebagai contohnya, dan mungkin Datuk boleh kongsikan adakah maafkan saya, bukan adakah, berapakah mungkin kuota ataupun untuk mereka yang mungkin ada peluang itu, maksudnya dari sudut instead of hanya mendapat insentif mungkin dalam bentuk kewangan, tapi diberi insentif dalam bentuk kemasukan ataupun penyertaan kepada program latihan sukan di peringkat sekolah sukan Malaysia, Datuk? Pada ketika ini kita ada di Kementerian Pendidikan telah membina atau menubuhkan 5 buah sekolah sukan Malaysia. Tapi selain daripada itu, kita juga ada sekolah sukan negeri di setiap negeri dan sebagainya. So yang dapat masuk sekolah sukan Malaysia biasanya yang merupakan terbaik, right? Dan daripada pengalaman saya menjadi pengetua dekat sekolah sana, saya nampak bahawa lebih kurang 60% daripada students yang masuk sekolah sukan Malaysia akan berjaya mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa. Yang ini, tetapi kita harus ingat bahawa sekolah sukan Malaysia juga menerima atlet bukan daripada satu jenis sukan sahaja. So
penyertaan tu ramai dan terhad tu The distinct lah, kekosongan yang ada kat sekolah tu agak terhad lah. Kalau boleh ambil lebih ramai, lebih baik lah. Lebih ramai, lebih banyak peluang yang dapat lah. Itu dia bentuk mewakili negara kita, nak mengharumkan nama negara kita di mata dunia. Baik, dan seketika nanti Datuk, saya teringin nak tahu ataupun nak bersama dengan Datuk berkenaan dengan bagaimana atlet-atlet muda yang masih di bangku sekolah ni mampu memberikan saingan kepada atlet-atlet senior yang sedia ada pada ketika ini. Dan seketika nanti juga Datuk, kita akan bersama dengan salah seorang atlet terkini yang akan bersama dengan kita untuk mungkin berkongsi juga pengalaman beliau sendiri bersama-sama dengan Datuk juga dalam Sembang Aktif. Kita nak berhenti seketika, kembali selepas ini dalam Sembang Aktif di DIK TV KPM. Baik, kembali dalam Sembang Aktif di DIK TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan kita masih bersama dengan tetamu istimewa kita, Datuk Marina Chin selaku mantan pengarah bahagian sukan Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik Datuk, dan kita seperti yang kita sebutkan sebentar tadi, atlet yang akan bersama kita juga, kita ada Alvin Yap yang mana merupakan atlet MSSM tahun 2019 mewakili negeri Sarawak dan banyak pencapaian. Betul Alvin Betul. Mungkin Alvin boleh cerita sikit Alvin, apa lagi pencapaian Alvin setakat ini? Hari ini, setakat ini lah bagi saya ialah pencapaian saya di remaja dunia yang pada bulan yang lepas di Colombia kali. Itu mewakili negara kita Malaysia. Ya. Itu dia pencapaian ataupun penglibatan Alvin Yap sampai mewakili negara kita seperti yang kita sebutkan sebentar tadi lah bersama dengan Datuk Marina. Baik Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan Datuk berkenaan dengan adakah atlet-atlet muda sebagai contoh seperti Alvin Yap yang kalau kita tengok ada, kalau Alvin Yap dah masuk perayu lah, kalau yang mungkin atlet-atlet yang masih di bangku sekolah ni Datuk mampu memberikan saingan kepada atlet-atlet yang lebih senior yang sedia ada sekarang ini, sekiranya mereka layak membawa cabaran negara dalam pertandingan sukan yang lebih tinggi? Memang, tetapi umur pencapaian itu bergantung kepada jenis sukan. So kalau untuk acara diving dan sebagainya mungkin permulaan dia lebih muda dan mereka boleh distinct. Tetapi pada pandangan saya untuk acara macam olahraga ke bola sepak dan sebagainya, kemungkinan yang beza di antara yang muda dengan yang senior tu adalah pengalaman sedikit. Dan tapi ini tidak bermaksud bahawa budak-budak sekolah tidak boleh memberi saingan yang hebat kepada seniors. It depends on the bakat and the kind of training yang mereka telah buat. Tetapi tetapi pada pandangan saya lah, saya haraplah yang muda-muda ni yang 18 tahun, 19 tahun dan sebagainya jangan nak terlalu cepat mencapai this thing, because sports is something where you have to go through the process. Kalau you cuba mencepatkan proses itu, kemungkinan datanglah injury dan sebagainya. So there is no reason di mana macam Alvin, kalau dengar kata dia punya timing, saya rasa kalau banding dengan orang dewasa atau seniors di Malaysia, mungkin he is ranked number 3. Correct? Ya, number 3. So there is no reason for him to say that dia tidak boleh berbanding. Dan saya yakin dalam masa mungkin 2 tahun, 3 tahun, Alvin yang akan rank number 1. So it's just a matter of process. So kita tidak boleh mencepatkan. That's why sometimes kadang-kadang masa saya baca surat khabar dan sebagainya, di mana mereka condemn yang muda yang tak buat baik dan sebagainya, saya rasa sangat sedih, because they don't understand in sports there is a process that you must go through. You cannot kata nak jadi Olympic champion hari ni, tak boleh. Mesti melalui proses tu juga. To become an Olympic champion, you need between 8 to 12 years of training baru boleh. That's why to me, orang macam Azim ni kemungkinan dia punya bakat luar biasa lah. Dia punya DNA is
maybe better. Special case lah. Special case. I just hope that he is following the process lah. Ya, itu dia. Saya suka dengan apa yang Datuk Marina tekankan. Datuk banyak tekankan tentang follow the process and then yalah, percayalah, trust with the process kan. Kalau you ikut proses, you akan dapat mencapai yang terbaik yang mampu kamu buat. Like I said, if you don't follow the process, you try to make it faster, kemungkinan cedera dan sebagainya, then you don't achieve your best. That's the point lah. And you know, your body, you are now 18 years old. When you are 22 years old, you are going to be that much stronger, that much this thing. So that is, you know, your body is more ready to perform at that level. So, you know, that's why masa saya jadi pengetua dekat sekolah dan budak-budak kadang-kadang initially the first tahun masa mereka tak menang, mereka datang balik, mereka ucap sorry pada saya. Saya kata, kenapa you ucap sorry? Kami tak menang. I said, it's not about winning. I said, kalau di peringkat sekolah, di peringkat umur, pada pandangan saya, menang tak menang itu tak penting. Yang penting is kamu pergi kat sana, kalau menang, kamu harus tahu what you did right and cuba memperbaiki, kekalkan yang itu. Kalau you made a mistake, you know what is the mistake and how to correct it. That is what is more important. Bukan sekadar menang saja. Baik, mungkin Elvin sebagai atlet muda, adakah atlet saingan yang Elvin rasa ketika ini nak berhadapan dengan atlet yang lebih senior macam mana, Elvin? Bagi saya sekarang menghadapi ialah macam ada sikit lah cabaran bagi saya, tapi bagi saya ialah mental, training mental dengan disiplin diri mesti ada untuk mencapai sesuatu alamat. Contoh cabaran. Contoh cabaran macam tak lama lagi nak Sukma. Sukma tahun ni saya ada target lah untuk Sarawak winning gold medal untuk 110 hurdles. For those senior yang buat pencapaian yang lebih baik lah daripada saya. Then saya letakkan macam pencapaian mereka dekat atas mindset saya, so saya boleh beat mereka untuk dapatkan nombor 1. Dan maksudnya saingan tu memberi satu impact yang baik sebenarnya untuk do more kan, buat yang lebih baik. Dan Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan, kalau tengok atlet yang masih di bangku sekolah ni, Datuk, mereka ada beberapa kekangan dari sudut latihan sukan dan juga pencapaian ataupun pembelajaran dari sudut akademik. Jadi nak membahagikan masa antara sukan dan pembelajaran ni macam mana tu, Datuk? Time management. Time management. Yes, saya rasa ia tidak merupakan satu perkara yang susah nak dicapai. Kalau kita lihat Farah Ann is a 6A student, ramai daripada this thing, dan kita nampak dah bahawa kebanyakan daripada mereka yang dapat wakil Malaysia dalam permainan-permainan tertentu, kebanyakan mereka dalam universiti atau sudah graduate daripada universiti. So there is no problem. Semasa saya jadi pengetua dekat Sekolah Sukan Malaysia, ada satu ketika sampai kita terpaksa buat kelas waktu malam. I see. Because mereka training pagi satu sesi, petang satu sesi. So tak cukup masa in between to finish the syllabus or to this thing. So pada pandangan saya, mereka semua duduk dalam asrama daripada prep yang tidak, di mana mereka buat apa yang mereka nak buat. Lebih baik mereka datang kelas dan cikgu mengajar. So that's what we did. And saya rasa sampai hari ni, walaupun saya dah pension dari this thing, dia sudah menjadi satu amalan dekat sekolah sukan, di mana pencapaian akademik mesti seimbang dengan pencapaian sukan. I see. So tahun 2021 SPM punya result, Sekolah Sukan Bukit Jalil skor 4.34 GPS. Lebih baik daripada national.
GPS. Walaupun ada kekangan dari sudut perlu bahagi masa dengan latihan sukan dan sebagainya, namun dia bukan alasan untuk tak dapat capai target tu. Dan kita dekat peringkat sekolah kena flexible sikit supaya mereka boleh lah. Ya, itu dia. Baik, Elvin, macam Elvin sendiri masih lagi dalam status pelajar, masih belajar dan dalam masa sama juga bagi atlet. So, bagaimana Elvin sendiri nak bahagi masa antara Elvin belajar dan juga training ataupun latihan sukan? Bagi saya kena buat jadual susun atau masa kita uruskan masa kita ni. Contohnya, pagi kita kena buat apa, tengah hari kena buat apa, petang kena buat apa dan juga malam kena buat apa. I see. Macam sekarang ni Elvin bersekolah di sekolah sekarang di sekolah Bukit Jalil, Sekolah Sukan Bukit Jalil. Sekolah Sukan Bukit Jalil. Jadi kalau mungkin Sekolah Sukan Bukit Jalil dah ada silibus ataupun jadual yang ditetapkan seperti yang Datuk sebut sebentar tadi. Macam kalau sebelum di Sekolah Sukan Bukit Jalil, sebelum di SSM, di mana? Sebelum saya masuk Sekolah Sukan Bukit Jalil, saya berada di SSN Sarawak, iaitu SMK Tabuan Jaya. Kalau di SMK Tabuan Jaya, saya menjalankan macam sebagai pelajar lah. Contohnya awal pagi turun kelas, lepas awal pagi tu macam petang pukul 12.30 sudah balik, lepas tu petang turun training, sambung malam, kelas malam, lepas tu ulang. Dari sudut mental, adakah macam Elvin sendiri rasa benda tu okey ataupun ada juga kekangan ataupun cabarannya tersendiri dalam nak membahagikan masa di antara dua fokus utama ni pembelajaran? Macam Datuk sebut tadi, Datuk tekankan mesti seimbang, dia tak boleh salah satu saja yang lebih. So, adakah cabaran untuk memastikan kedua-duanya seimbang, Elvin? Bagi saya cabaran antara dua tu okey lah, cuma belajar boleh fokus pada waktu malam, kelas malam, dan petang training. Contohnya semasa SPM, pecutan SPM tu, saya dengan kelas saya lah buat macam belajar revision, ulang kaji apa semua sama-sama macam tu untuk seimbangkan dua-dua tu. Baik. Dan Datuk, kejap lagi kita nak tahu juga daripada Datuk bagaimana atlet yang menyelah ketika usia muda dalam kejohanan MSSM seperti bawah 12 tahun sehingga 15 tahun dengan bagaimana penentuan hala tuju mereka. Instead of mungkin ke depan hala tuju mereka dalam mungkin sukan ataupun bidang yang lain. Dan sekejap saja lagi kita nak, mungkin Datuk boleh huraikan, Datuk boleh tu Okey, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Sembang Aktif Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sembang Aktif Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan kita masih bersama dengan dua tetamu istimewa kita pada hari ini. Kita bersama dengan Datuk Marina Chin, mantan pengarah bahagian sukan Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga merupakan Ratu Pecut dan Lari Berpagar mewakili negara kita, dan juga atlet yang ada bersama dengan kita, Elvin Yap, yang pernah baru saja mewakili negara kita di atlet sukan remaja dunia, betul di Colombia, telah pun diadakan di Colombia pada baru-baru ini. Dan mungkin Datuk kita nak dapatkan komen ataupun mungkin Datuk boleh huraikan berkenaan dengan bagaimana kalau kita tengok tadi dalam kejohanan MSSM, Datuk sebut ada bawah penyertaan seawal umur 12 tahun sehinggalah ke peringkat yang lebih tinggi lah. Dan bagaimana atlet yang mungkin menyerlah di usia muda, sebagai contoh bawah 12 tahun hingga ke 15 tahun, hala tuju mereka ni Datuk? Under 12 kemungkinan apa yang mereka boleh look forward to is kalau mereka menonjol semasa MSSM dan sebagainya, kemungkinan boleh diberi peluang untuk diserap dan masuk Sekolah Sukan Malaysia. Dan kalau dimasuk Sekolah Sukan Malaysia, ini bermaksud mereka diberi peluang untuk majukan dia punya kemahiran lagi dengan terjaganya pelajaran dia, terjaga makanan dia,
terjaga sistem latihan dia, semua terjaga. You know, so that is one of the things. So tapi untuk kemasukan ke sekolah sukan Malaysia bukan saja di peringkat umur 12. Mereka boleh masuk after the age of, that means from form 1, mereka boleh masuk mengikut form 2 ke form 3 ke, masa mereka menonjol dan nampak bakatnya boleh diasah dan sebagainya, mereka boleh dijemput untuk masuk sekolah sukan. Tentang hala tuju, saya rasa by the time they are 15, they should already know, you know, adakah kalau dia terlibat dalam katakan hoki, do I want to remain dalam permainan hoki, you know. Ada this thing macam Tengku Ahmad Tajuddin, pemain hoki Malaysia. Dia masuk sekolah sukan Malaysia bawa program bola sepak. Tapi semasa berada di sekolah, bermain dengan rakan-rakan dorm dan sebagainya, dia sedar, dan the coaches also felt he's also got talent in hockey. So he tried hockey and he prefers hockey, so he chose hockey. Walaupun awalnya hala tujunya mungkin ke arah bola sepak. So there are these things. So saya macam saya kata lah, by the time they're 15 and they come to the sekolah for form 4, form 5, pre-U and things like that, mereka mesti sudah ada satu tanggapan sampai tahap mana yang mereka nak capai. You know, this thing, whether it is dalam sukan, okay, nak this thing. So macam Alvin, I feel that this thing mengikut ketinggian dan sebagainya, and he's only 18 years old, that's long time to develop. He should aim for the sky, Olympic gold medal. Okey, bila Datuk dah sebut Alvin, nak tanya Alvin pula. Macam mana Alvin dah 18 tahun berada di sekolah sukan Bukit Jalil, dan ke mana hala tuju Alvin selepas ni? Adakah ada cita-cita ataupun perancangan yang lain? Bagaimana Alvin? Masa ini rancangan saya ialah selepas habis pra-university menyambung ke U mana-mana sahajalah di Malaysia. Lepas tu dengan sukan juga. Lepas tu habis daripada U, saya akan cari bekerja lah, bermula bekerja. Selain daripada atlet sukan, apa cita-cita Alvin? Selain daripada atlet sukan, cita-cita saya juga ialah menjadi seorang jurulatih lah. Masa ini lah. Baik, itu dia. Jadi jurulatih, kita doakan moga semuanya dipermudahkan. Baik Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan Datuk berkenaan dengan, kalau tadi kita sebut Sekolah Sukan Malaysia ataupun Kejohanan MSSM membentuk atlet-atlet kita menjadi atlet yang bertaraf dunia, dan adakah kalau kita lihat kepada fasiliti yang terdapat di Sekolah-Sekolah Sukan Malaysia pada ketika ini cukup untuk meningkatkan potensi kita punya atlet murid kita dalam menyiapkan mereka sebagai atlet yang bertaraf dunia, Datuk? Daripada segi fasiliti, saya rasa mencukupi. Semacam sekolah sukan Tengku Mahkota Ismail, ada swimming pool, ada track, everything they have. Dan I think Sabah pun sama, you know. Pahang walaupun tak ada swimming pool tapi ada track, ada this thing. So saya rasa daripada segi fasiliti memang mencukupi. Walaupun macam this thing lah, selalu boleh ditingkatkan, boleh diperbanyakkan lagi. Boleh ditambah baik, lebih banyak lagi. Itu sajalah. So itu untuk sekolah-sekolah sukan di Malaysia, Datuk. Jadi dengan apa fasiliti yang ada mampu untuk meningkatkan potensi atlet murid kita. Dan saya rasa kita telah tunjukkan pada dunia pun, because you know we have produced world class athletes, you know, like diving dan semua. Mereka semua melalui sekolah sukan Malaysia Bukit Jalil. You know, so tak jadi masalah. Sebenarnya atas kita, Datuk, nak ke tak nak. Dan kalau kita tengok, Datuk, bila Datuk sebut berkenaan dengan sekolah sukan disokong sebenarnya oleh tempat-tempat yang lain untuk membentuk satu-satu atlet menjadi atlet yang bertaraf dunia, dan
pada pandangan Datuk sendiri, adakah peranan agensi ataupun pertubuhan lain dalam pembangunan sukan ataupun pencarian bakat murid yang ada di negara kita dalam MSM ni penting? Oh, sangat-sangat penting. Oleh kerana macam saya katalah, Kementerian Pendidikan, okey, macam saya kata tadi, kerajaan kata tak mampu buat 2 kompleks yang besar. So kita buat sekolah dekat sini, gunakan this thing. So Kementerian Belia dan Sukan khasnya MSN, ISN. Kalau mereka tak kerjasama dengan peringkat sekolah dengan MOE, tak boleh jalan. And not only that, tapi banyak persatuan sukan kebangsaan dan sebagainya yang jalankan program di Sekolah Sukan Malaysia, especially ni di Bukit Jalil, is the this thing. Kita sebagai pihak kementerian tidak mempunyai sumber manusia daripada segi bidang kejurulatihan. Banyak, sedikit ada. The normal sports like hockey, like football, like all this, semua ada. Tetapi untuk specific sports macam diving, kita tak ada. Untuk gym rama, kita tak ada. Untuk this thing, tak ada. So di sinilah kita sangat perlukan bantuan daripada segi sukan kebangsaan, daripada sukan Majlis Sukan Negara, dan selama ini Kementerian Pendidikan telah bekerjasama dengan Majlis Sukan Negara, dengan Institut Sukan Negara, dan pencapaian negara kita ini adalah hasil hubung rapat ni lah. Gandingan ataupun sokongan daripada pihak-pihak lain ataupun agensi-agensi lain. Baik, dan mungkin Datuk, sedar tak sedar kita dah hampir sampai ke penghujung rancangan kita dalam Sembang Aktif di TV KPM kita pada hari ini. Mungkin harapan, ataupun saya mulakan dengan Elvin lah. Harapan Elvin sebagai atlet muda yang dah mengharumkan nama negara, mungkin harapan Elvin untuk diri sendiri dan juga mungkin murid-murid ataupun penonton kita kat luar sana, ada yang sebenarnya memasang impian, memasang harapan untuk menjadi seorang atlet juga satu hari nanti. Harapan saya untuk saya sendiri adalah boleh mewakili Malaysia ke dunia lah, tak kisah game apa, contohnya lah game Olimpik lah. Kalau boleh capai Olimpik tu memang bersyukur sangat lah. Selain itu, harapan saya untuk anak adik-adik yang di luar sana yang suka menceburi diri dalam aktiviti, contoh dalam sukan, ialah keep keep doing, just do it. Buat yang semampunya. Buat yang semampunya, itu harapan ataupun satu suntikan semangat untuk adik-adik ataupun mungkin yang sedang menonton pada ketika ini ada harapan impian untuk bergelar atlet juga mewakili negara kita. Mungkin harapan Datuk, silakan Datuk. Harapan saya ialah mereka yang minat sukan, ingin mencuburi sukan, ingin mewakili Malaysia dalam sukan ni, mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Believe in yourself. Nothing is impossible. Believe in yourself. And macam Elvin kata lah, just do it. Kalau tak boleh ikut cara A, ikutlah cara B. Caralah cara lain. Tapi kalau teringin nak buat, mesti boleh buat. Ya, itu dia. Thank you so much. Terima kasih banyak kepada Datuk Marina Chin, mantan pengarah bahagian sukan dan juga merupakan Ratu Pecut dan lari berpagar kita mewakili negara kita pada satu ketika dahulu. Dan juga kita ada atlet negara kita, Elvin Yap, yang baru saja balik daripada Colombia mewakili negara kita di Sukan Remaja Dunia. Dan sebagai penutupnya, saya nak petik kata-kata daripada Datuk Marina. Saya sangat terinspirasi dengan apa yang beliau kata, just do it, dan juga melalui proses, trust the process. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.
KP